Ini kalau kita tengok penyakit-penyakit berjangkit ini makin banyak kesnya dan makin bermacam-macam strain yang ada muncul tiba-tiba. Yang paling membimbangkan kalau kita ada anak-anak kan di rumah, kadang-kadang kita rasa macam simptom ni COVID ke? Kan? Itu membesarkan kan? Sebab dia demam, ada selsema, ada macam-macam lah kan? Menyerang pernafasan dan sebagainya. Tapi ini berkaitan dengan jangkitan influenza yang bermusim. Kenapa bermusim? Hanya pakar je yang boleh menjawabnya. Ya, kita ada pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Dr. Asnida Muhammad Zaki. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Okay, Doktor. Haziq Fariza. Kita dah cerita dah pasal influenza ni banyak kali. Daripada dulu penyakit ni dah lama dah ada. Tapi benda ni bermusim. Macam kita borak tadi, doktor kata asal masuk bulan 8, bulan 9 je, banyaklah kes influenza ni. Apa yang menjadi faktor kepada bermusim itu? Okey. Mula asal perkataan influenza bermusim ni, sebenarnya dia dari English punya perkataan lah. Seasonal influenza. Kenapa seasonal influenza? Dia ada musim di temperate countries, itu negara bermusim sederhana lah. Macam kalau di Northern Hemisphere, macam United Kingdom, US, Canada, dia orang punya musim influenza ni, kes influenza dia akan meningkat. Kalau kita dilihat kan, dia meningkat pada winter season. Sebab tu dia panggil bermusim. Masa tu boleh nampak peningkatan kes. Kalau di Southern Hemisphere, dia punya musim sejuk Jun, September macam tu, Australia. So, dia punya peningkatan kes influenza tu kita nampak dalam bulan tu lah, 6 September. Lepas habis, kalau yang di United Kingdom, di Canada, dia punya influenza punya musim tu dia start Oktober, naik September, Oktober, Disember, dia punya peak tu selalunya February, March, and then dia turun habis musim tu. Tapi kalau di Malaysia, kita punya nama, sebab ni kan satu dunia pakai terms yang sama. Jadi bermusim di Malaysia ni sebenarnya dia sepanjang tahun di Malaysia. Kita merekodkan kes influenza. Cuma di Malaysia, kita akan nampaklah kes akan naik sekitar tengah tahun lah. Start Jun, Julai, Ogos, dia akan naik. Lepas tu dia turun balik. Kemudian hujung tahun lagi dia naik balik, turun balik. Tadi soalan Haziq, kenapa bermusim? Apa faktornya? Ramailah saintis mengkaji apa kena-mengena musim sejuk dan influenza. Adalah beberapa studi cakap faktor virus tu dia punya protein di sekitar di luar virus tu, neuraminidase, ada hemagglutinins. Dia punya protein ni dia lebih preserve di waktu sejuk. Aktifnya. Dia lebih tahan. Kalau dia kena kalau dia kena matahari dia cepat matilah. Suhu yang panas matahari dia ni. Sama macam COVID kan? Lebih kuranglah. Dia protein ni cepat dia termusnah atau ni kalau cuaca dia terlalu ekstrim panas ke apa. Kita nak faham permulaan dia. Kita nak faham berkenaan influenza. Influenza sebenarnya apa, doktor? Dia banyak jenis orang kata kan. Influenza ni kita ada influenza. Influenza ni adalah nama virus sebenarnya. Kalau yang kita sakit tu kita kata sakit influenza sebab dia disebabkan oleh virus influenza. Kalau demam, sesama, batuk dia boleh disebabkan oleh banyak patogen lain lah. Patogen tu maksudnya kuman-kuman lain. Boleh virus, boleh bakteria, boleh fungi. Kalau influenza ni dia termasuk grup virus. Virus ni pula banyak lagi yang menyebabkan demam sesama tu. RSV yang selalu pada kanak-kanak, RSV, parainfluenza, adenovirus, tu semua dia simptom yang sama. Tapi kalau kita nak tahu dia influenza, kena test. Baru tahu. Dan cara rawatannya berbeza ke, doktor? Cara rawatan sama. Sama je. Dia cumanya kalau untuk tengoklah patogen apa. So kita test kan sebab tu bila masuk hospital demam sesama, doktor akan tanya simptom dulu. Apa datang sebab demam sesama, apa lagi sakit badan apa. Lepas tu doktor kata okey kita x-ray ke, kita ambil darah. So sebab dia nak tengok sesama saja ke atau ada jangkitan sampai paru-paru. Lepas tu dia nak tengok dalam darah. Ataupun dia swab lah.
Dia nak tengok ada tengok darah tu, nak tengok ada jangkitan kuman ke jangkitan bakteria. Okey, banyak sebenarnya benda yang nak dikaji, nak diuji. Bukan demam, sesama influenza. Terus hukum kan. Tapi kalau kita tengok kalau dah ambil vaksin, contoh dah ambil vaksin influenza, adakah memang confirm selamat kita takkan terkena influenza? Betul. Okey. Tadi nama dia influenza bermusim. Okey, kita tengok dia influenza ni ada 4 jenis tau. Influenza A, influenza B, influenza C dan influenza D. Yang selalu kena manusia ni dia influenza A dan B. A dan B pun dia ada jenis dia lagi. A, dia ada AH1N1 yang kita ada pandemik masa 2009 dulu. Kemudian kita ada AH3. Untuk B kita ada Victoria dan Yamagata. Lain lah pening kan. Itu jenis-jenis dia lah. Jadi yang C ni sangat jarang lah kalau kena, selalu kita tak ada simptom pun. Yang D ni pada haiwan lah selalunya. Okey, tadi kalau kita ambil vaksin yang kita ada sekarang, kita quadrivalent vaksin. Yang mana ada AH1N1, AH3, ada Yamagata dan Victoria. 4 ni ada. Dia lindung kita 4 ni. Lepas tu, saya dah ambil vaksin tapi kenapa saya still sesama? Kan saya cakap tadi, vaksin ambil influenza. Kita tak tahu awak kena RSV ke, awak kena adenovirus ke. Sebab tu dalam setahun awak boleh kena sesama banyak kali. Ya, okey. Sejauh mana sebenarnya kalau seseorang tu kena influenza, serius? Boleh jadi kritikal ke bagaimana? Okey. Kebanyakan orang yang dijangkiti influenza ni sekitar 95% lah kan, dia akan sembuh sendiri dalam tempoh seminggu lah, kurang seminggu. Selalunya kalau doktor rasa doktor diagnose dia sebagai influenza, doktor akan bagi tak teruk, doktor akan bagi paracetamol, tengok simptom dia lah kan. Dan bagi MC untuk rehat. Tapi tu 95% dia akan sembuh sendiri. Yang lagi 5% ni yang golongan berisiko tinggi ni, dia akan dapat jangkitan yang serius dan komplikasi sehingga boleh menyebabkan kematian. Yang ini yang kita takut, golongan berisiko tinggi ni. Sebab ada kes jugalah, ada kes. Ya, ada. Disebabkan oleh influenza. Jadi doktor, apa perlu dilakukan oleh ibu bapa ataupun kita lah kan, kita sendiri untuk menjaga, untuk mencegah daripada terkena jangkitan influenza ni? Okey. Macam saya cakap tadi, 5% yang berisiko tinggi. Siapa dulu golongan 5% ni kan? Okey, warga emas betul. Kanak-kanak, terutama yang kurang 5 tahun. Yang banyak kita dengar kan, masuk hospital tu kurang 5 tahun. Lepas tu, ibu hamil. Pregnant mother ibu berpantang. Tempoh 2 minggu selepas kehamilan tu. Lepas tu orang-orang yang dengan penyakit kronik yang memang dah sedia ada penyakit paru-paru kronik, ada kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung. Golongan-golongan ni yang kalau dapat influenza, dia orang ni berisiko nak kena masuk ICU, nak kena intubate sampai boleh. Okey, kemudian apa yang komplikasi kita takut tadi tu? Dia boleh, kalau kanak-kanak dia boleh myocarditis, jantung dia terkesan juga, boleh sampai jangkitan ke selaput otak ataupun ke otak dia, encephalopathy. Ada juga ARDS, acute respiratory distress syndrome, tu yang kita kena tidurkan dia. Itu kita tak nak kalau jangkitan tu serius. Orang-orang yang golongan yang berisiko ni yang kita takut, dan kita akan bagi antivirus selalunya. Kita akan pertimbangkan. Jadi mungkin ada nasihat doktor untuk penonton-penonton yang Malaysia ini kan, dikala ini adalah musimnya. Ini adalah musim influenza sedang berluasa dekat luar tu, doktor. Nasihat untuk penonton-penonton yang Malaysia. Sekarang kita tahu sekarang musim influenza. Jadi selain kita ambil vaksin, benda yang paling basic untuk kita amalkan tu kebersihan, jaga kebersihan, itu yang utama. Terutamanya kebersihan tangan. Sebab cara influenza ni dia berjangkit adalah melalui respiratory droplets dan sentuhan bila droplets tu jatuh ke permukaan tombol ke telefon ke apa, kat situ orang lain pegang dan berjangkit juga. Sebab tu kebersihan tangan sangat penting. Sama macam COVID lah. Ya, sama. Basuh tangan, cuci dengan sabun dan hand sanitizer. Yang bergejala kena pakai mask, jaga orang di sekeliling kita. Kemudian etika batuk kena jaga. Itu yang paling penting. Kalau bergejala, batuk, bersin, tutup mulut, pakai mask tadi dah kan.
batuk atau bersin, pakai tisu tutup. Tutup kan. Beradab sikitlah jangan pakai tisu. Jaga-jaga. Tapi kalau ada simptom, kalau ada apa, pergilah terus dapatkan rawatan. Jadi terima kasih ucapkan kepada Dr. Aznida Muhammad Zaki, iaitu pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor sebab sudi bersama kami. Okey.